Anwar ni kes dia melibat itu, tak melibatkan kewangan ni. Apa ni? Anwar ni kes dia liwat. Najib kes dia lain, kewangan negara. Apa yang lain kes Najib? Sama jugalah dengan kes Dato' Sri Zahid. Hari ini tuan-tuan fikir aku tak tahu ke bahawa yang terima duit dalam politik daripada UKSB bukan Dato' Zahid seorang. Muhyiddin pun terima, Mahathir pun terima, Tan Sri Muhammad Rahmat yang menerima Tan Sri Rahmat suami kepada anak saudara dia yang terima bagi pihak dia. Muhyiddin terima, KJ terima, Isyamuddin terima, semuanya tuan-tuan ke bawah dunia tuanku yang Tuan Agong tahu. Bukan setakat Agong tahu, Majlis Raja-Raja bakal Agong selepas ini pun tahu. Semua tahu. Cuma mungkin mereka tidak meluahkan rasa kekecewaan mereka terhadap apa yang berlaku hari ini secara terang-terang. Tetapi jangan cabar institusi raja ni tuan-tuan. Jangan cabar. Macam-macam yang boleh dilakukan oleh raja-raja Melayu. Jadi itu sebab kita bagi peringatan pada pihak-pihak yang sedang melakukan kezaliman. Berhati-hatilah. Bertindaklah secara adil. Kita bukan minta supaya Datuk Seri Najib ini dibebaskan, tidak. Kita bukan minta supaya Datuk Zahid dibebaskan, tidak. Kita cuma minta berikan keadilan. Kalau ada bukti baru, apa salahnya diterima. Tapi kita hormatilah keputusan mahkamah. Maklumlah Mahkamah Agung, takkanlah Tuan Dr. Mahathir melantik ketua hakim negara ni daripada orang yang tidak mempunyai integriti. Mestilah dilantik orang baik-baik belaka. Janganlah kita panik tak tentu pasal. Jangan kita panik tak tentu pasal. Esok masih ada, insya-Allah. Esok masih ada. Puan Ali Raja tadi. Ya. Ini ada komen budak Gameboy saya. Ya. Dia kata Anwar ni kes dia melibat itu, tak melibatkan kewangan ni. Apa ni? Anwar ni kes dia liwat. Najib kes dia lain, kewangan negara. Apa yang lain kes Najib? Dia kata itulah. Apa yang lain kes Najib? Kes Najib ni dia menerima sumbangan CSR. Dia menerima sumbangan CSR. Cuma sumbangan CSR yang diterima ini sepatutnya masuk ke dalam akaun UMNO. Tetapi Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara, menasihati supaya duit yang diterima daripada Kementerian Kewangan Saudi, duit yang diterima daripada pejabat diraja Saudi, dimasukkan di dalam akaun yang tertera nama Datuk Seri Najib. Itu sebabnya Datuk Seri Najib buka akaun amanah. Sebab sebagai seorang Presiden UMNO, dia juga adalah merupakan pemegang amanah. Pemegang amanah, bukan setakat dia seorang. Tengku Nan Susargung UMNO merupakan pemegang amanah. Datuk Seri Saleh Syed Keruak merupakan pemegang amanah. Datuk Najib merupakan pemegang amanah pada UMNO. Itu sebab bila duit kita dirampas lepas pilihan raya, duit Datuk Najib dirampas, duit amanah, duit untuk pilihan raya, maka kita masih ingat lagi Datuk Seri Saleh Syed Keruak telah memulangkan 250 juta. Duit inilah tuan-tuan, selepas akaun UMNO dibekukan, duit ini dah digunakan untuk kita survive. Kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri Saleh Syed Keruak. Sebab mereka ini semua pemegang amanah. Cuma bila duit daripada Kementerian Kewangan Saudi, duit daripada derma Pak Arab, yang Datuk Seri Najib yakin ia ni derma Pak Arab. Sebab bila bagi surat derma Pak Arab dan surat intent letter daripada kerajaan Saudi nak menderma, nak membantu Datuk Seri Najib, surat tu dibagi kepada Zeti. Zeti pergi cek dan Zeti mengesahkan duit ini tak ada sumber haram, tak ada sumber jenayah, tak ada daripada aktiviti keganasan. Maka dia buat surat kelulusan dan dia arahkan Datuk Seri Najib tubuhkan akaun sendiri. Dan akaun ini juga bukan hanya dapat duit daripada Saudi, dapat duit daripada apa ni, kalau dah masuk tu sampai 681 juta US dollar daripada Saudi saja.
Kalau setakat 42 juta sumbangan CSR daripada agensi benda-benda syarikat-syarikat lain semua kali, termasuklah yang 42 juta ni, macam mana Datuk Seri Najib nak tahu? Sebab akaun ni pun akaun amanah. Siapa yang jaga? Nik Faisal yang jaga. Nik Faisal yang jaga. Jadi macam mana dia nak tahu? Persoalan dia, orang yang dia amanah untuk cek dana ni betul ke tak betul, rupa-rupanya dibayar 715 juta oleh Jolo. Takkanlah dia nak kata duit ini sebenarnya duit daripada YMDB. Jadi hari ini Datuk Seri Najib jelas tak aniaya. Jelas tak aniaya. Persoalan dia, kenapa Zeti sampai sekarang tidak didakwa? Kenapa Nur Muhammad Yaakob yang telah membuat cadangan kertas kabinet sama ada Asas International nak pinjam ni dia mampu bayar ke tidak, investment dia tu untuk apa? Dia yang membuat cabinet paper tapi dia tak didakwa, sedangkan dia dapat 85 juta daripada Jolo. Kenapa Datuk Seri Najib seorang yang kena? Yang itu yang kita persoalkan. We got to be fair. Yes. Datuk Zahid terima duit dia anggap sebagai rasuah. Kenapa Mahathir terima duit? Kenapa Hisham terima duit? Kenapa KJ terima duit? Begitu juga dengan Syafiq Abdal, Hanifah Aman, siapa lagi nama seorang ni? Muhyiddin Yassin. Ini dianggap sebagai dana politik. Apa beza dia? Ini yang saya sebut berulang kali bahawa ini tidak adil. Tidak adil. Kita minta supaya berlakulah adil. Bukan kita nak campur tangan urusan mahkamah. Berlakulah adil. Kalau dakwa Datuk Najib, dakwa Datuk Zahid, dakwa semua orang yang terlibat. Bicarakan semua orang. Belum tentu dia orang bersalah, tetapi berlakulah adil, dakwalah semua. Tuan-tuan rasa ke bawah duli tuanku tak tahu benda ni semua? Dia tahu. Dia lebih daripada tahu. Hari ni sekarang dia berada di Turki. Sekarang. Tak bermakna dia tak mengikuti apa yang berlaku di negara ni. Kita boleh bayangkan, sebagai seorang pemerintah negara sudah pasti dia tidak mahu negara ini dilihat sebagai sebuah negara yang melakukan kezaliman bukan setakat kepada rakyatnya, tetapi termasuk kepada bekas Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menterinya. Sebenarnya kalau pilihan raya itu diadakan pada bulan Februari tahun 2020, 1100% kita akan menang. Okey, itu pas 2020. Betul pas. Okey. Sebelum kita berkomplot dengan kerajaan pintu belakang Muhyiddin Yassin. Kalau misalnya kita buat pilihan raya sebelum bulan 3 tahun ni, ketika Johor mengadakan pilihan raya, maka peluang kita 80% boleh menang. Peluang kita 80% boleh menang. Kalau kita buat pilihan raya selepas Julai, peluang kita 60% boleh menang. Kalau kita buat pilihan raya sebelum Oktober, kita masih lagi ada peluang 55% untuk menang. Okey. Kalau pilihan raya selepas bulan 10, sebelum hujung tahun, peluang kita menjadi 50-50. Kalau pilihan raya dilakukan antara bulan 1 sampailah bulan 6, kita mungkin akan berhadapan dengan kekalahan. Kerana bulan 10 ni dengan orang marah atau benda dia orang rosak dan sebagainya, kita sibuk nak buat belanjawan, kita sibuk nak buat kempen pilihan raya dan sebagainya.
dikala orang tengah berhadapan dengan musibah, dikala harga barang dah naik dengan cukup dahsyat, dikala inflasi dunia makin teruk, So kalau misalnya mereka tunggu sampai bulan 7, maknanya habis penggal bulan 7, and then sebelum September Confirm. ataupun dalam tempoh September maksimum diadakan pilihan raya, saya rasa mungkin Pakatan Harapan akan ada peluang yang cerah untuk menang. Mungkin lah. Itu sebabnya hari ini kita tengok Pakatan Harapan, tak kira lah sama ada Anwar Ibrahim ke, Lim Guan Eng ke, Mat Sabu ke, Malah Muda ke, begitu juga dengan Pejuang ke, ataupun Bersatu dan PAS, seorang pun tak ada desak supaya Perdana Menteri bubar cepat. Sebab dia orang tahu kalau bubar sekarang peluang Barisan Nasional sangat cerah. Jadi mereka akan minta supaya Perdana Menteri ini kedudukan dia stabil. Kalau ada di antara kita, tak ada banyak orang bising kenapa tak tarik sokongan. Saya nak beritahu, kalau tarik sokongan pada PM sekarang ni, kemungkinan besar Pakatan Harapan yang akan menyelamatkan Tengku yang akan menyokong dia untuk terus berkuasa, tak perlu buat pilihan raya. Sebab dia orang yang paling takut kalau pilihan raya diadakan.